Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, masih lagi kita berada di dalam majlis hadis dan kita masih lagi dalam topik berkaitan dengan muamalat. Pada perbincangan yang lalu ada beberapa kategori bentuk penjualan ataupun transaksi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai najash, bukan najis. Najash dengan huruf shin, yang mana konsep najash yang ada unsur hasad, yang ada unsur dengki terhadap orang lain, yang mana bentuk jualan ataupun konsepnya seorang lelaki ataupun seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi kepada penjual dengan matlamatnya supaya barang itu tidak sampai kepada pembeli yang pertama. Ada orang sudah membayar deposit untuk membeli sesuatu item, contohnya dengan harga RM1,000. Kemudian saya datang, saya menawarkan kepada penjual dengan tawaran yang lebih tinggi. Bukan saya perlu kepada barang itu pun, tapi sebab ada unsur iri hati, tak puas hati terhadap pembeli yang pertama, saya tak nak barang itu sampai kepada tangan dia. Jadi kalau boleh saya nak rosakkan hidup dia, saya tak suka kepada dia, saya potong dia. Saya kata, penjual, awak jual kepada saya dengan harga RM2,000. Maka sudah pasti penjual itu RM2,000 lebih untung lah. Maka dia pun jual kepada saya dengan harga RM2,000. Ini bentuk najash, bentuk penjualan ataupun transaksi yang dilarang oleh Nabi SAW, baik pembeli ataupun penjual. Pembeli sebab dia ada unsur hasad. Penjual dia tidak amanah. Sebab apa tidak amanah? Ialah orang dah bayar deposit, dah janji, tiba-tiba bila dapat tawaran yang lebih tinggi, janji ke mana, amanah ke mana. Maka kesalahan bagi penjual adalah tidak amanah, pembeli pula ada unsur hasad. Kemudian hadis yang seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin. Nabi masuk ke pasar. Suatu hari Nabi masuk ke pasar. Nabi bukan suka sangat masuk ke pasar, dan pasar itu bukan tempat kegemaran untuk Nabi SAW masuk. Ada urusan penting saja baginda akan masuk. Marra ala subratin ta'amin. Nabi lalu di pasar dan Nabi lihat ada orang jual. Subrah ta'am ini maksud dia orang yang menjual makanan yang seperti gandum,
ataupun beras dengan cara dilonggokkan, diletak di dalam bekas. Lalu orang letak dalam guni. Awak nak berapa kilo, baru dia ambil timbang. Awak nak barang berapa kilo, baru dia ambil timbang. Maksudnya barang itu dipamerkan di depan. Tapi tengok, lalu apa yang Nabi buat? Fa'adkhala yadahu fiha. Nabi masukkan tangan di dalam beras tersebut, ataupun gandum, ataupun apa jua makanan yang diletakkan secara longgok. Nabi masukkan tangan dalam, ambil yang bawah. Fanalat, Nabi keluarkan asabi', Nabi keluarkan jari dia. Tengok-tengok asabi'ahu balalan, tengok-tengok jari basah. Bila jari basah, Nabi kata, ma haza ya sahibat ta'am. Ini apa benda ni? Apa benda ni wahai peniaga? Ini apa dia? Qala asabathul sama ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ini kena hujan semalam. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am. Kalau dah tahu kena hujan, yang bawah tu rosak, kenapa awak tak letak di atas? Kenapa awak letak di bawah? Letaklah di atas, kayyarahunnas, supaya orang boleh tengok, supaya orang boleh nampak. Lalu kata Nabi, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu, dia bukan di kalangan aku. Ini banyak berlaku sekarang. Bukan cerita dulu saja. Selalunya peniaga yang tidak jujur, kalau kita beli buah-buahan, kalau kita beli apa bentuk makanan yang jenis timbang, yang jenis timbang, kalau kita beli yang jenis biji macam durian apa semua tu, tak, tu terkecuali lah. Ni contoh kita beli barang buah-buahan yang timbang. Selalunya kalau peniaga itu tak jujur, yang buruk-buruk, yang tak elok dia letak di bawah, yang dipamerkan, yang ditunjuk atas. Jadi bila kita beli, kita nak dia timbang, dia cedok yang bawah. Kita tengok yang atas elok, yang bawah tak elok. Jadi ini yang berlaku. Suatu Nabi masuk ke pasar, Nabi tak tengok atas, Nabi masukkan tangan dalam. Lepas tu dapati gandum tersebut sudah pun rosak dan berbau sebab kena air. Maka Nabi tegur, Nabi kata tak boleh buat begini. Kalau betul makanan benda ini rosak, awak asingkan ataupun letak di atas. Selalu yang berlaku hari ini macam tu. Kita nak beli makanan, kita nak beli buah yang ditimbang, yang timbangnya diambil di bawah. Kecuali lainlah kalau kita sendiri yang pilih. Kalau dia yang pilih, selalu dia akan bagi yang tak elok. Ini amanah ataupun tidak, jujur ataupun tidak pada penjual. Kalau penjual itu jujur, dia akan bagi yang baik-baik. Begitu selalu. Selalu kalau kita beli, contoh durian. Ni durian yang pack, yang sudah di pack dalam polystyrene. Lepas tu dia wrap. Dia wrap, kita yang atas itu nampak elok, berkilat. Contohlah, dia buat satu pack RM30. Adalah lebih kurang 5 ulas, 4 ataupun 5 ulas. Dia bertindih lah. Yang atas tu baik, elok. Yang bawah-bawah, ini saya cakap ni sebab saya pernah kena. Jadi saya takkan beli lagi durian yang telah di wrap, masuk dalam polystyrene, dia wrap. Saya beli RM30, adalah dalam 4 ulas, lebih kurang 4 ulas. Jadi 4 ulas, dia letak yang atas tu yang elok ya. Yang bawah tu saya kena dapat yang bawah, orang Kedah panggil mangkak. Tak boleh nak makan, keras. Buang macam tu saja. Boleh makan 1 ulas, 3 ulas buang.
Jadi kiranya satu ulas RM30 lah. Satu ulas RM30. Yang lain tak boleh makan. Ini termasuk dalam kategori ni tak? Ya, masuk dalam kategori apa dah? Man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu dalam jualan, maka Nabi SAW kata dia bukan di kalangan aku. Bukan di kalangan aku maksudnya bukan mengikut sunnah ataupun jalan aku. Maka termasuk di sini sama ada contoh bagaimana pula penjual itu kalau penjual itu bukan Islam. Adakah penjual bukan Islam tu kalau dia menipu dia termasuk dalam kategori man ghasya falaysa minni? Kalau dia menipu dia bukan di kalangan aku. Daripada awal lagi dia bukan di kalangan Nabi dah. Ini kita kena faham. Kalau penjual itu Muslim, maka dia bukan di kalangan yang mengikut ajaran Nabi SAW. Dan kalau penjual itu bukan Muslim, ini sejak daripada awal lagi dia memang bukan umat Nabi SAW lah. Dia tak mengaku pun, dia tak beriman pun. Maka di sini apa yang diajar oleh Nabi SAW adalah mesti amanah. Awak Islam ke, awak bukan Islam ke, menipu bukan ajaran mana-mana agama. Pergilah tanya agama Hindu, pergilah tanya agama Kristian, tanyalah Buddha dan sebagainya. Adakah menipu itu adalah ajaran agama mereka? Tak. Mana agama nak ajar benda tak baik? Bahkan yang tak ada agama pun kita tanya menipu baik ke tak baik? Tak baik. Sebab itu kalau seseorang yang menipu bukan ajaran agama, tak boleh kita nisbahkan itu adalah ajaran agama Islam. Tak boleh kita katakan ajaran agama Kristian dan sebagainya. Tapi ia adalah kesilapan daripada individu. Jangan salahkan agama, tapi salahkan individu. Sebab itu salah satu daripada perkara yang dibawa oleh Nabi SAW adalah mentarbiah ataupun mendidik seseorang itu bersifat jujur, yang mana dia termasuk dalam kategori akhlak yang baik. Baik, kemudian begitu juga kalau Muslim menipu zimmi. Ini tak termasuk kalau Muslim menipu orang bukan Islam, itu cerita lain. Islam, Muslim menipu Muslim yang lain. Orang kita ni kalau tak menipu tak sah. Kalau bangsa lain, kalau agama lain, saya tak nak sebutlah bangsa apa, faham-faham sendirilah. Kalau bangsa lain menipu, itu memang lumrah dia. Itu memang bukan agama yang ajar. Agama dia tak ajar begitu, tapi sikap budaya mereka begitu. Tapi kalau orang Islam menipu, itu bukan budaya kita. Itu bukan yang diajar oleh agama, satu hal. Dan yang kedua, itu bukan budaya kita. Karena apabila kita makan daripada hasil menipu, ini berat. Ataupun masalah dia yang akan datang menyebabkan banyaklah kesan-kesan negatif yang kita makan daripada hasil yang tidak baik. Dan juga termasuk dalam kategori ini adalah menipu satu golongan kafir dipanggil sebagai zimmi, pun tak boleh tipu juga. Okey, zimmi, musta'man ataupun apa jua, ini satu term yang perlu kita tahu. Nabi SAW di Madinah, macam mana boleh wujudnya istilah zimmi, harbi dan sebagainya yang merujuk kepada kafir? Nabi bukan hidup dalam kelompok orang Islam saja di Madinah. Di Madinah kita kena tahu geografi Madinah, kita kena tahu sosio politik di Madinah, kita kena tahu hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Madinah. Nabi duduk di Madinah dikelilingi oleh Yahudi. Yang mana asal usul sejarah Yahudi boleh ada di Madinah ialah mereka ni pernah menjadi pelarian. Mereka ni menjadi pelarian pada zaman sebelum daripada Nabi SAW lagi.
ada yang pergi ke Mesir pada zaman Yusuf alaihissalam, ada yang pergi ke Madinah pada zaman adik-beradik Yusuf bawah apabila kerajaan Israel, dulu dipanggil Israel Utara dan Selatan, hancur, menyebabkan ada golongan-golongan Yahudi yang datang hijrah ke Madinah, dan mereka dikenali dengan Yahudi 3 kelompok utama: Bani Quraizah, Bani Qainuqa', Bani Nadir. Ini adalah kabilah-kabilah Yahudi yang terbesar yang ada di Madinah zaman Nabi. Susah sikit nak ingat tu, sebab nama dia, sebutan dia agak Arab lah. Qainuqa', Nadir dan juga Quraizah. Dan apabila mereka berada di Madinah, maka Nabi SAW buat satu undang-undang. Ini kalau kita baca Piagam Madinah, dustur perlembagaan yang ditetapkan oleh Nabi di Madinah. Orang bukan Islam merujuk kepada Yahudi yang nak tinggal di Madinah, nak duduk di bawah kerajaan Nabi SAW, awak mesti patuh. Awak mesti patuh kepada perlembagaan yang ditetapkan oleh Nabi. Dan awak mesti membayar kharaj, cukai. Orang Islam tak apa, mereka membayar zakat. Awak non-Muslim, Yahudi, awak kena bayar cukai kepala. Bukan cukai tanah, cukai kepala, kharaj. Kemudian mereka hidup dengan aman, sejahtera, tak ada kacau apa. Bahkan Nabi sendiri beri jaminan. Nabi kata zimmi, zimmi itu merujuk kepada orang kafir yang akur, ikut undang-undang Islam, yang akur dan ikut patuh kepada perlembagaan kerajaan Islam. Maka Yahudi ini pun patuh ikut kepada undang-undang yang ditetapkan oleh Nabi dalam Piagam Madinah. Jadi Nabi beri jaminan kepada mereka, sehingga Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti zimmi, mereka menyakiti aku. Sampai tahap tu Nabi kata, siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka mereka telah menyakiti aku. Siapa yang mencuri harta kafir zimmi, maka dia kena denda separuh daripada denda orang Islam. Maksudnya apa dia? Tak boleh bunuh orang kafir zimmi, tak boleh curi harta mereka, tak boleh melayan mereka seolah-olah mereka ni harbi, tak boleh. Maka itu jaminan yang diberi oleh Nabi. Maksudnya mereka dapat hak lebih kurang sama dengan orang Islam. Cuma awak jangan masuk campur urusan agama kami saja. Ini maksud dia. Awak jangan masuk campur urusan orang Islam. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Yahudi ni? Ni kata Yahudi. Ini yang dikata Yahudi ni. Mereka mungkir janji. Mereka mungkir janji sehingga menyebabkan, sebab dalam perjanjian, bila langgar perjanjian yang telah ditetapkan oleh Nabi, putus hubungan. Itu perjanjian dia, wasiqah dia panggil. Perjanjian Nabi dengan Yahudi, bila langgar perjanjian, putus hubungan. Jadi apa yang berlaku? Dua kelompok Yahudi, nama dia Bani Qainuqa' dan Bani Nadir. Bani Nadir ni ketua dia nama Huyai bin Akhta'. Yang mana Huyai bin Akhta', ketua Bani Nadir ini, kelak nanti dia akan jadi bapa mentua Nabi. Sebab apa? Sebab anak kepada Huyai bin Akhta' ini adalah isteri Nabi SAW. Nanti ni, ni kita cerita sebelum kahwin lagi. Yahudi Bani Nadir ini, dia pernah mungkir janji sehingga dua kelompok Yahudi ini dihalau oleh Nabi daripada Madinah pada tahun kedua hijrah.
Nabi ambil keputusan, Nabi kata apa? Keluar daripada sini. Yahudi kena halau macam tu saja. Sebab apa? Langgar perjanjian. Awak masuk campur urusan orang Islam. Keluar. Dua kelompok Yahudi telah pun dihalau. Cuma tinggal lagi satu. Nama dia Bani Quraizah. Yang ni pun kena halau juga nanti. Kemudian berlaku pada tahun kelima, berlaku perang Ahzab, ataupun kita panggil Khandaq. Yang mana perang Ahzab ataupun Khandaq ini berlaku tahun kelima Hijrah, bulan Syaban. Yang mana watak utama dalam perang Ahzab ini adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan yang juga akan masuk Islam nanti. Abu Sufyan, sebab dinama Ahzab ini merujuk kepada beberapa kumpulan. Kerana perang Ahzab, pasukan musuh iaitu dipimpin oleh Abu Sufyan telah menghasut kabilah-kabilah Arab ramai, bentuk satu pasukan matlamat untuk perang Nabi. Tak terkecuali Yahudi tadi. Masa ni lah Yahudi ni kata, kami nak tuntut balas balik kepada Muhammad sebab dia halau kami. Sebab mereka dalam sejarah pernah dihalau pada tahun kedua. Jadi tahun kelima bila nak berlaku perang Ahzab, Abu Sufyan pergi hasut Yahudi tadi ni. Jom masuk sertai kami perang Muhammad. Kita bentuk sikit pasukan yang lebih ramai. Kamu pernah kena halau kan? Tuntut balas lah, balas dendam. Dia kata betul juga. Dia pun bersetuju. Kemudian ada lagi satu Yahudi yang duduk di Madinah, Bani Quraizah. Dia ni tak mau masuk campur hal orang lain. Awak nak perang ke awak nak perang, janji jangan kacau kami. Tiba-tiba Huyai bin Akhtab, ketua Yahudi Bani Nadir tadi ni, apabila pasukan Ahzab yang kita baca dalam Qunut Nazilah tadi, wa ya hazimal ahzab, kita baca dalam takbir raya, ya hazimal ahzab wahdah. Ini kenapa Tuhan suruh ingat balik Ahzab? Kenapa Ahzab? Kerana Ahzab ni kelompok musyrikin, dia bersepakat dengan Yahudi untuk lawan Nabi. Yang mana Yahudi Huyai bin Akhtab ni, dia apabila mengepung kota Madinah untuk serang Nabi. Ingat perang Ahzab ni ramai 10,000, pasukan musuh 10,000, pasukan Islam 3,000 ya. Bermaksud seorang kena kalahkan 3 orang. Tahun kelima Hijrah. Lepas tu bila kepung tak boleh lah nak masuk Madinah sebab ada parit. Digali parit, idea daripada Salman. Yang mana masa perang Khandaq inilah nama Salman Al-Farisi ni naik, terus tiba-tiba jadi famous. Sebab sebelum ni dia orang tak kenal sangat, sahabat tak kenal sangat. Salman, siapa Salman? Biasa saja Salman. Tapi bila berlaku perang Khandaq, dia bagi idea kepada Nabi menggali parit, nama dia terus melonjak naik. Orang kenal Salman Al-Farisi. Ini bagus idea dia, tactical dia. Bila nak kepung tak boleh masuk. Ada parit, kuda nak lompat pun tak lepas. Lepas tu Huyai bin Akhtab dia menyelinap masuk ke dalam Madinah, dia jumpa Yahudi Bani Mustalik. Kalau kita pergi Madinah, ada satu perkampungan dulu Yahudi Bani Mustalik terletak lebih kurang 15 kilo daripada Masjid Nabawi. Sekarang ni boleh nak lawat tapak dia, tapak Yahudi dulu ni 15 km daripada arah timur Masjid Nabawi. Kemudian dia hasut Yahudi sama Yahudi lah, dia hasut ketua Yahudi Bani Quraizah yang duduk dalam Madinah, yang masih belum kena halau, satu-satunya Yahudi yang ada. Dia hasut ketua dia nama Ka'ab bin Asad. Ni sama-sama Yahudi. Jomlah, bantulah kami perang Muhammad. Awak perang daripada dalam, kami serang daripada luar. Awak daripada dalam, sebab memang awak duduk dalam Madinah. Ni dia hasut internal lah, perang daripada dalam. Lepas tu dia kata kepada Yahudi yang pernah kena halau tadi, dia kata apa? Minta maaf lah, saya tak mau masuk campur langsung, sebab saya dah ada perjanjian dengan Muhammad, dia kata. Jadi dia tak nak masuk campur. Awak nak perang lah, saya tak nak. Saya nak jaga hubungan baik dengan Muhammad, kata dia.
nanti masalah nanti. Akhirnya kena hasut, dia pun juga ikut. Ini kata Yahudi sama Yahudi tak lepas. Dia pun ikut juga perang daripada dalam. Pemimpin Yahudi Bani Quraizah. Bila perang serang daripada dalam, habis perang Ahzab, tamat perang Ahzab 20 hari. Kepung tapi tak boleh nak masuk. Tamat perang Ahzab, balik rumah masing-masing para sahabat Nabi dan juga Nabi sendiri. Balik ke rumah, baru nak siap gantung pedang, dah selesai perang, balik nak rehat, Jibril datang. Dalam hadis, Jibril datang menyerupai seorang lelaki nama dia Dihyah, sahabat Nabi. Dia kata, "Wada'ta silah ya Muhammadu?" Adakah kamu nak simpan senjata sekarang? "Wallahi ma wada'atil malaikatu aslihatahum." Jibril kata kepada Nabi, "Demi Allah, malaikat belum lagi simpan senjata dia. Kami sedang menuju ke kampung Bani Quraizah. Awak kena perang pula Bani Quraizah." Maka Nabi perintahkan Bilal buat pengumuman, "Jangan balik rumah dulu, kita kena ada lagi satu perang." Alamak, lepas balik perang dah tak larat ni. Dah berapa hari berjaga malam, berapa hari, gali parit tu berapa hari. Ada riwayat kata 7 hari baru siap, ada kata 10 hari. Penat, tapi tidak ada seorang pun yang bagi alasan, kami penat lah Rasulullah, kami nak balik rehat. Tak. Mereka terus pula pergi ke kampung Bani Quraizah yang terletak 15 kilo daripada Masjid Nabi. Maka di sinilah Nabi sebut dalam hadis Bukhari, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa bi Bani Quraizah." Masa tu baru masuk waktu asar. Nabi kata jangan sembahyang asar dulu kecuali di Bani Quraizah. Jadi bila kepung kampung Bani Quraizah selama 25 hari kepung. 25 hari sih. Tadi dah 20 hari dah. Perang lagi, kepung kampung Bani Quraizah 25 hari. Akhirnya dipendekkan cerita, Yahudi Bani Quraizah telah dihalau daripada Madinah pada tahun kelima. Bukan saja dihalau, ni kalau kisah dia panjang juga ni, tapi saya nak cerita juga. Pada tahun kelima, Yahudi Bani Quraizah ni macam mana nak buat? Sebab zaman Nabi dulu di Madinah, Yahudi Bani Quraizah ni dia sekutu dengan kelompok Aus. Aus ini dia Ansar, orang-orang Ansar di Madinah ni, orang Islam lah, sahabat Nabi Ansar. Dia terdiri daripada dua suku, Aus, Khazraj. Aus dengan Quraizah ada hubungan diplomasi dulu masa zaman jahiliah sebelum Islam. Maka mereka jaga hubungan ni. Jadi mereka, kelompok-kelompok Aus ini merayu Rasulullah, janganlah bunuh mereka. Sahabat Nabi Ansar, Rasulullah janganlah bunuh Yahudi ni, mereka ni sahabat kami dulu sewaktu sebelum Islam. Mereka ada hubungan baik dengan kami nak jaga hubungan dengan mereka. Nabi kata, susah macam ni dapat keputusan. Maka Nabi kata, panggil Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni satu figure yang perlu kita ingat. Sa'ad bin Mu'az pemimpin suku Aus. Dia ketua suku Aus. Sa'ad bin Mu'az duduk di mana? Dia duduk di Madinah. Dia tidak ada dalam kampung Bani Quraizah. Sebab apa dia duduk di Madinah? Dia tak datang perang Bani Quraizah. Sebab dia cedera parah. Dalam perang Ahzab dia cedera parah. Dia kena panah. Apabila dia cuba mempertahankan Nabi, panah itu tak kena Nabi, kena dia. Maka dia kritikal sekarang berada di Madinah. Lepas tu Nabi kata, susah saya nak buat keputusan ni. Nabi serba salah. Nak ambil tindakan dekat Yahudi tu pun, golongan Aus daripada Ansar ini backup, minta merayu kepada Nabi jangan ambil tindakan, ringankan hukuman mereka. Nabi kata saya tak boleh buat keputusan. Sekarang panggil Sa'ad bin Mu'az, pemimpin suku Aus. Panggil dia buat keputusan. Mereka pun bawa lah dia yang cedera parah. Nabi minta pandangan dia. Sa'ad bin Mu'az kata, wallahi, demi Allah, ini adalah keputusan yang paling berat aku kena buat.
Sebab apa? Nabi minta dia buat keputusan. Dia kata, demi Allah, ini keputusan yang sangat berat seumur hidup aku. Lalu Sa'ad bin Mu'adz kata apa? Kita bunuh semua Yahudi. Jadi Nabi kata apa? As-sabta. Nabi kata, betul Sa'ad bin Mu'adz, Allah setuju dengan pandangan kamu. Kemudian apa yang berlaku? Pemimpin ataupun orang-orang lelaki di kalangan Yahudi Bani Quraizah semua dibunuh. 700 orang. 7 hingga 800 orang. Bunuh, digali lubang, bunuh, pancung kepala ke bumi terus. Nampak macam zalim, tak, itu hakikat yang sebenar. Sebab mereka, habis mereka serang Nabi daripada dalam, tak zalim. Mereka yang mulakan dulu. Okey. Yang perempuan dijadikan hamba, tak bunuhlah perempuan, kanak-kanak. Itu Islam punya cara, undang-undang. Orang perempuan, kanak-kanak, orang tua jangan usik. Maka di sinilah ada seorang individu yang bernama Raihanah binti Zaid, orang perempuan, yang ada khilaf mengatakan dia kahwin dengan Nabi, ada mengatakan dia adalah hamba kepada Nabi SAW. Itu khilaf di kalangan ulama, tak ada isu. Kemudian tidak lama setelah itu Sa'ad bin Mu'adz meninggal, sebab dia pun dah cedera tua lah. Maka dalam hadis Bukhari lah, Nabi SAW mengatakan, ihtazzal arsyur rahman bimautis Sa'ad. Nabi kata, arash Allah bergegar dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz. Arash Allah goncang dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sebab apa? Nabi respect Sa'ad bin Mu'adz. Nabi hormat Sa'ad bin Mu'adz sebab dia adalah seorang sahabat yang pernah cedera sebab dia mati sebab dia pertahankan Nabi. Dan sahabat mengatakan, kami usung jenazah Sa'ad macam usung kapas saja, tak rasa apa pun, ringan sangat. Dan malaikat beribu yang memandikan jenazah Sa'ad. Ini sejarah. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis, sejarah yang menunjukkan bahawa inilah tokoh, figure yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Poin dia adalah, itulah sikap Yahudi yang ada di Madinah. Kalau pada tahun ke-5 tidak ada lagi Yahudi sampai sekarang yang ada di Madinah, mereka keluar, lari, bawa diri. Ada pergi ke Khaybar, ke selatan, ada pergi kembali ke Syam, ke utara. Itulah kebiasaan hidup mereka, berpindah randah. Tidak ada satu tempat yang khusus sebagai tanah air mereka. Asalnya mereka ni adalah zimmi. Nabi taruh kepercayaan kepada mereka, tapi mereka khianat Nabi. Mereka putuskan hubungan tersebut. Maka mereka tidak lagi dipanggil zimmi, padahal sedangkan mereka berhak untuk dikatakan harbi. Ini keadaan. Sebab itu tidak boleh menaruh kepercayaan kepada bukan Islam. Itu asas. Tidak boleh menaruh kepada Yahudi ke dia, Kristian ke dia, apa jua, tapi dia bukan Islam, maka kita tak boleh percaya 100%. Orang Islam pun menipu, takkan orang Islam tak menipu? Ini poin dia. Apatah lagi mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kitab okey lagi lah, Yahudi Nasrani okey lah. Tapi kalau yang tidak ada asas, tidak pernah ada kitab suci, ataupun kita panggil beginilah, kelompok orang bukan Islam ni, dia ada dua ya. Yang pertama ahli kitab, merujuk kepada Yahudi Nasara. Yang kedua musyrikin, paganisme, orang yang menyembah berhala. Mereka ni bukan ahli kitab. Ini lebih teruk daripada ahli kitab, lebih teruk daripada Yahudi Nasrani. Yahudi pun tak boleh percaya, apatah lagi nak percaya dengan orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Baik, itu tidak, asasnya tidak boleh juga kita menipu. Tidak boleh juga kita mengklasifikasikan ahli kitab ataupun zimmi sebagai kelas kedua. Tak boleh. Asasnya mereka, Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyakiti zimmi, dia telah menyakitiku. Karena jaminan yang diberikan oleh Nabi sebelum daripada
terbukti mereka telah khianat, terbukti mereka telah melanggar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, pendek saja, daripada Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, didatangkan dengan perkataan man ihtakara ta'am arba'ina lailatan faqad bari'a minallah wa bari'a Allah minhu. Ihtikar adalah satu konsep yang mana ihtikar ini juga daripada pihak penjual. Dia simpan barang, dia sorok barang, ataupun dalam istilah dipanggil sebagai monopoli. Dia simpan barang. Kalau kita faham hadis yang pertama tadi secara umum, bermaksud tak kira barang apa pun. Kalau kita faham yang kedua, riwayat yang kedua, merujuk kepada makanan asasi, keperluan asas. Siapa yang menyembunyikan barang, selalu peniaga dia sorok barang ni untuk apa? Untuk mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Itu poin dia. Bukan saja-saja penjual kita pergi kedai runcit nak beli minyak, minta maaf lah, minyak habis. Nak beli beras yang harga murah sikit, habis. Nak beli telur, habis. Padahal tak habis, tapi disimpan. Kenapa? Kita akan buat belian secara borong, secara panik. Apabila kita mengetahui harga akan naik, contoh, harga akan naik minggu depan, harga telur akan naik berlipat kali ganda, sebagai contoh. Dah dapat kabar angin minggu depan akan naik. Tapi telur tak boleh simpan lama. Kita buat contoh lain lah, gula ataupun minyak akan naik minggu depan, minyak masak. Jadi semua buat pembelian panik, dia panggil. Penuh troli, satu lori kalau boleh nak beli. Dia beli siap-siap banyak-banyak. Kemudian bila dia nak beli, pembekal bagi tahu, minta maaf lah, tak ada stok, habis. Padahal ada, tapi dia sorok. Sebab apa? Sebab dia juga tahu harga akan naik. Bila harga akan naik, dia akan jual pada harga naik. Sedangkan modal yang dikeluarkan, dia beli ketika harga biasa, harga murah. Dia akan jual pada harga baru. Ini salah satu bentuk penipuan, salah satu bentuk jualan yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka majoriti ulama apabila mengulas hadis ini mengatakan ihtikar, monopoli ini berlaku kepada makanan asasi sahaja. Makanan asasi saja. Itu yang menjadi satu kesalahan dan dosa. Tapi kalau makanan yang lain, bentuk-bentuk barang-barang yang lain, kalau ihtikar pun tak jadi masalah, sebab orang tidak perlu kepada barang itu. Tapi kalau makanan asasi, semua orang memerlukan kepada minyak, semua orang perlu kepada beras, telur dan sebagainya. Maka hukumnya adalah haram bagi peniaga yang melakukan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'alimna min ladunka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.